Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ila fadilati talabah, kepada imam besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya hormati dan saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah, para segenap pelajar-pelajar penuntut ilmu yang saya berkati dan saya kasihi semua. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan meneruskan pengajian kita karangan atau kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah, yang mana pada saat ini kita sampai pada muka surat 94, iaitu muka surat 94, kata-kata muallif, kata-kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Seyogianya bahawa jangan engkau suka pada tiap-tiap waktumu itu melainkan dengan bertambah ilmu dan amalmu. Jadi sebagai seorang muslim, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Sebaik-baiknya keislaman seseorang meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberi faedah. Ma la ya'nih, yang tidak memberi faedah. Jadi tugas kita tuan-tuan dan puan-puan adalah memastikan apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya yang berfaedah. Jadi jangan kita habiskan perkara kita kepada perkara yang tidak berfaedah. Contoh yang tidak berfaedah apa? Mula bergosip, mula cakap benda yang tak ada keuntungannya, mula sembang, borak, cerita, ngata sana, ngata sini, tak kisahlah apa pun itu, tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Melainkan contoh dia, kita membahas tentang ilmu, kita membahas tentang hukum hakam, kita membahas tentang ustaz, macam mana cara saya untuk menjadi lebih semangat di dalam beribadah. Ini yang perlu untuk kita lakukan. Hadirin wa hadirat hafizakumullah. Ini kata-kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Sebab itu kita jangan membazirkan waktu. Dan jangan engkau suka pada tiap-tiap waktu itu dengan bertambah duniamu dan kekayaanmu serta kurang ilmumu dan amalmu. Jadi jangan engkau suka pada tiap-tiap waktu itu dengan bertambah duniamu. Jadi semakin memperbanyak dunia dia, kekayaan dia serta kurang. Tapi tak dapat ilmu sama sekali. Tak boleh lah. Kena balance. Hidup ni kena balance. Ingat, kita hidup ni tak lama tuan-tuan. Kita hidup ni berapa tahun? Saya ni umur baru 37. 37 muda lagi. Nak bagi tahu 37 muda lagi. Tapi rasa dah macam dah lama sangat dah hidup ni. Dah terlalu banyak dosa. Bila-bila je kalau Tuhan jemput saya punya nyawa, entah berapa banyak antara dosa dengan pahala lebih banyak dosa kot. Cuba kita renungkan perkara tersebut. Lebih-lebih lagi, apa lagi orang yang dah hidup umur 90 tahun, 80 tahun. Selama hidup 80 tahun dia, berapa banyak amal ibadah yang diterima oleh Allah dengan amal dosa yang jelas Allah Subhanahu Wa Taala akan hukum. Cuba bandingkan. Secara akidah, secara fiqah dan secara tasawuf dia. Tiga-tiga kita bandingkan. So berapa banyak waktu yang kita telah habiskan dengan perkara maksiat dibandingkan perkara ibadat. Kita solat 5 waktu pada satu hari, 5 waktu, satu waktu tu tak sampai 10 minit. Okeylah 10 minit kalau saya nak kata. Dengan wirid, dengan solat sunat semua, mungkin tuan-tuan separuh umur tuan-tuan dari tengah sampai akhir rajin dalam beribadah sebab dah pencen misalnya. Tapi cuba kita kira dari sebelum pencen 60 tahun ke bawah sampai umur, okeylah balik umur 15. Lebih banyak mana antara ibadah dengan amal? Belum lagi solat-solat yang dah tinggal tu qada tuan-tuan. Saya bagi tahu kena qada. Wajib qada. Wajib qada. Dalam mazhab Syafi'i wajib untuk mengqada. Tapi bukan berarti kalau belum qada tak boleh solat sunat. Tak. Tidak boleh solat sunat. Buat semampunya. Cara yang paling senang untuk qada solat ni, yang bagi yang dah taubat ni banyak ni, jangan kita tahu Allah banyak sangat dah putus asa. Jangan qanitun. Qanitun tu adalah orang-orang yang putus asa. Jangan.
Jadi kita macam ni, kita husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah akan mengampunkan kita. Tapi tentulah kalau Allah mengampunkan itu, orang yang benar-benar hati dia bertaubat. Jadi benar-benar azam dalam hati dia, dia tak nak tinggal lagi ibadah. So, salah satu pembuktian kita betul-betul menyesal atas perbuatan kita adalah membayar balik segala apa yang telah kita tinggalkan. Ini adalah common sense di dalam taubat. Dalam konsep tasawuf, benda yang common sense kita tahu. Sebab syarat ulama' meletakkan dalam taubat mesti ada penyesalan. Betul ke tidak? Penyesalan yang sangat dan tak nak buat lagi. So, kalau dah tahu penyesalan yang sangat dan tidak mahu membuat lagi, ada ulama' yang menambahkan, berarti membayar balik kalau perkara tersebut adalah hak adami. Contoh dia pernah mengambil duit orang, kembalikan balik. Yang pernah scam orang, bagi balik duit tersebut. Ni scammers ni, bagi balik duit tersebut. Dan yang ketiga, kalau hak Allah, berarti qada balik. Contoh dia puasa, qada balik puasa. Solat juga sama. Dalam mazhab Syafi'i kena qada balik. So qada balik, iaitu dengan cara apa? Ya semayang Zuhur. Kalau semayang Zuhur, tambahlah. Selain sunat, semayang Zuhur, tambah lagi 4 rakaat qada. Qada yang lalu. Contoh dia, kalaulah dia tinggal dalam masa 20 tahun hidup dia, berarti lagi 20 tahun tu dia solat double. 20 tahun dia solat double. Harap-harap dia berdoa, ya Allah aku kuat kalau boleh ni. Kalau dia semangat lagi, dia tambah lagi waktu untuk qada solat-solat dia yang telah lalu. Qada. Tak ada masalah. Tapi kalau tengah-tengah mati meninggal macam mana? Kita berharap Allah SWT Maha mengampuni, tahu di kesungguhan dia bertaubat, kesungguhan dia untuk kembali kepada jalan Allah dengan kisah atas imal ibadah yang telah ditinggalkan dan dia nak qada. Itu kita berharap. Yalah, Allah SWT Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tapi kita kena ada usaha lah. Bukan, alah malah lah, Allah ampunkanlah. Itu namanya menjadi hakim, seolah-olah menjadi Tuhan, menentukan Allah dah ampunkanlah. Tak boleh, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ini adalah beberapa perkara yang perlu kita ingat. Dan jangan engkau suka pada tiap-tiap waktu itu dengan bertambah duniamu dan kekayaanmu serta kurang ilmumu dan amalmu. Maka apa faedah hidupmu di dalam dunia pada bertambah hartamu padahal umurmu tiap-tiap ketika itu berkurang? Banyak harta tapi umur berkurang. What's the point? Kerana kekayaan dunia itu tatkala engkau mati tiada engkau bawa ke dalam kuburmu dan tiada bersama-sama dengan engkau di dalam akhirat melainkan amalmu jua. Jadi ingat tuan-tuan, yang akan ikut bersama kita ke liang lahat kita nanti adalah amalan kita. Amal, bida'ah yang dibawa nanti, paket yang kita bawa ni, bekalan yang kita bawa ni adalah amalan kita di dunia. So, cuba kita tepuk dada tanya selera. Berapa banyak amalan kita? Berapa banyak amalan kita ni? Ni kita tanya. Ini dia kata. Yang kita akan bawa ni amal melainkan amal mujur. Hingga meninggalkan akan engkau oleh anak-anakmu dan isterimu dan segala taulanmu. Anak, isteri, sahabat. Taulan tu sahabat, andai kita semuanya kita tinggal kan. Dema semua kat dunia tinggal. Entah dema nak doakan kita pun kita tak tahu dah. Kan? Kita tak tahu dema nak doakan kita tak. Tapi kita dah masuk dekat dalam kubur nanti, amal kita yang menunggu kita. So, cuba kita tepuk dada tanya selera. Berapa banyak amal ibadat kita lakukan? Ingat, amal ibadat ni bukan hanya, kita dah solat dah cukup. Kita ada 5 rukun Islam. Syahadah tu, okeylah. Tuan-tuan dan puan-puan belajar akidah. Kukuhkan akidah, insyaAllah khair. Tapi yang kedua, solat. Yang ketiga, zakat. Zakat ni, ya Allah, zakat ni jangan ingat zakat. Gaji dah habis settle dah. Tak cukup. Kalau ada yang buat bisnes, zakat perniagaan kena kira. Kalau yang ada binatang ternakan, kena kira. Ternakan tu macam kambing, lembu, kena kira. Sawah padi, kena kira. Tu semua kena kira tuan-tuan dan puan-puan. Belum lagi zakat-zakat yang lain. Zakat-zakat yang lain, zakat simpanan, itu kena kira. Kena kira semua. Dan jangan lupa bayar. Ni dah lebih-lebih lagi Ramadan. Saya senang je. Bulan Ramadan, kumpulkan, kira zakat, bayar zakat. Ni. Maka tinggal engkau seorang di dalam kuburmu. Maka engkau akan tinggal seorang dalam kubur nanti. Pada ketika itu tiada dengan engkau melainkan amalmu jua. Jadi tak ada bersama kita melainkan amal jua.
Jika ada amalmu itu yang kebajikan, nescaya engkau dapat dengan dia akan kesenangan lagi nikmat di dalam kubur. Jika ada amalmu itu yang kejahatan, nescaya engkau dapat akan kesusahan lagi siksaan yang amat sakit, seperti firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang bermaksud, barang siapa yang mengerjakan amal kebajikan setimbang semut yang kecil, nescaya melihat ia akan dia di dalam kuburnya dan di dalam akhirat dengan kesenangannya. Barang siapa yang mengerjakan amal kejahatan setimbang semut yang kecil, nescaya melihat ia akan dia di dalam yang demikian itu dengan kesusahannya dan siksaannya yang amat sakit. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebesar sebiji zarah sekalipun. Maka apabila kuning matahari itu hampir masuk matahari, maka hendaklah engkau kembali ke masjid dahulu daripada masuk matahari. Serta sibuk engkau dengan mengucap tasbih dan istighfar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini subhanallah, tasbih. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kena istighfar. Kerana kelebihan atau fadilat waktu ini sama seperti kelebihan waktu yang kemudian daripada subuh sehingga terbit matahari, kerana firman Allah Ta'ala, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub." Ucap olehmu tasbih dengan memuji Tuhanmu Tuhanmu dahulu daripada terbit matahari dan dahulu daripada masuk matahari. Ini dia. Dan baca olehmu dahulu daripada masuk matahari itu, wasyamsi wadduhaha wallaili idza yaghsha, dan qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Dan hendaklah masuk matahari itu padahal engkau sentiasa di dalam mengucap istighfar. Dia baca surah. Maka apabila engkau dengar akan bang maghrib, maka jawab olehmu akan dia. Kemudian baca olehmu, Allahumma inni as'aluka inda iqbali laylika wa idbarin naharika wa huduri salatika wa aswati du'aika an tu'atiya Muhammadanil wasilata wal fadilata wal syarafa wad darajata al aliyata rafi'ah wa ba'athul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtahu innaka ya arhamar rahimin. Kita tu baca inilah. Okey, ini juga termasuk doa lepas bang. Tapi lain sikitlah dia punya redaksi. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketika datangnya malam dan lenyapnya siang, dan ketika hadir waktu salatmu ini, dan ketika terdengar suara panggilanmu, supaya engkau memberikan kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah tempat tertinggi di dalam syurga. Kita minta wasilah itu tempat tertinggi di dalam syurga kelak, iaitu tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelebihan serta derajat yang tinggi. Dan engkau kurniakan kepada baginda maqam tempat yang istimewa. Walaupun Ustaz, jelas Nabi Muhammad ni afdalu khalqillah, dia jelas memiliki tempat yang lebih istimewa. Buat apa kita nak doakan dia lagi? Dia dah lepas, kita tak lepas lagi Ustaz. Ada yang tanya kepada saya seperti itu. Ada tuan-tuan. Maka jawapan dia tuan-tuan, kita jawab, ya Allah, astaghfirullahalazim. Kita dah tahu baginda Nabi Muhammad SAW memiliki tempat yang istimewa. Kita berdoa kepada Allah dengan meninggikan lagi tempat istimewa adalah kerana kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu. Kecintaan kita kepada baginda dengan harapan walaupun dah istimewa, nak lebih istimewa lagi. Walaupun dah paling istimewa, nak lagi istimewa lagi. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa. Ini. Dengan harapan apa, kita pun ikut sekali. Dengan harapan. Dia dah jelas lepas. Kita ni yang tak lepas lagi. Kita ni. Kita mendoakan baginda Nabi SAW sebagai wasilah kepada kita untuk juga mendapatkan
kenikmatan tersebut. Dan sebab itu kita almar'u ma'aman ahabahu. Seseorang itu bersama dengan orang yang ia cintai. Kalau bersama orang yang ia cintai, tuan-tuan nak bersama siapa? Nak bersama pemain bola ke? Yang duk sepak-sepak bola tu, duk pakai seluar pendek-pendek tu, ke nak bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ke nak bersama artis ke yang menjerit-jerit kat dalam TV tu dengan buka rambut sana, buka ketang sana, ketang dada sini, ketang dada sana. Tapi dengan seperti itu dibandingkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya nak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bersama dia di akhirat kelak. Sebab itu kita mendoakan dia. Dengan harapan kita pun ikut sekali. Kita pun ikut sekali. Okey. Setelah itu maka sunat engkau solat 2 rakaat. Setelah itu sunat engkau solat 2 rakaat dahulu daripada solat fardu maghrib dan baca olehmu pada rakaat yang pertama kemudian daripada Al-Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, dan kemudian daripada Al-Fatihah pada rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad. Kemudian maka engkau solat fardu maghrib kemudian daripada menjawab iqamat. Jadi ini tuan-tuan, ini adalah bacaan yang dibaca. Syekh Abdul Samad Palembang ni ajarkan kepada kita ni tuan-tuan. Ajarkan kepada kita. Okey Ustaz, ini dah mengkhususkan ibadah, Rasul tak pernah sebut ke apa ke. Bukan masalah itu, kita kena faham. Nanti ada yang disebutkan sumber dia, tak kisah lemah ataupun kuat atau lain-lain. Ini adalah ibadah. Bacaan Al-Fatihah, bacaan Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallahu ahad. Kalau kita nak letak pada waktu-waktu bila, tak ada masalah. Ulama bagi tahu ni mungkin kerana dia dah biasa buat macam tu dan dia mungkin melihat pada sumber yang lain dan dia bagi tahu kepada kita. Tapi adakah dia mengkhususkan tak boleh engkau solat sunat melainkan membaca ini? Tidak. Kalau dia khususkan tu dengan keadaan membatalkan solat tersebut tanpa membaca ayat ini, maka salahlah, kecuali surah Al-Fatihah. Kerana surah Al-Fatihah adalah rukun daripada solat menurut mazhab Syafi'i. Ini kita kena faham perkara ini. Okey. Lalu dia sebut kat sini tuan-tuan dan puan-puan. Setelah itu maka solat engkau 2 rakaat dahulu daripada berkata-kata. 2 rakaat ini dinamai sunat muakkadah. Sunat yang dikukuhkan dengan muafakat, ittifaq antara ulama sufi dan fuqaha. Ulama sufi, fuqaha ittifaq, dan engkau baca pada rakaat yang pertama daripada Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat kedua kemudian daripada surah Al-Fatihah iaitu Qul huwallahu ahad. Kerana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghribi rak'ataini qabla an yantaqa ma'a ahadin yaqra'u fil ula bilhamdillahi wa qul ya ayyuhal kafirun wa fil rak'ati tsaniyati bilhamdillahi wa qul huwallahu ahad kharaja min dhunubihi kama takhrujul al-hayyatu min salkhiha lam a'thur ba'du ala makhrajihi. Jadi menurut Syekh Fahmi Zamzam kita yang mentahqiq kitab ini, dia belum jumpa takhrij bagi hadis ini illa anna Ibn Nasr rawa nahwahu, kecuali Ibnu Nasr pernah meriwayatkan sesamanya. Lihat dalam kitab Faidul Qadir. Dalam kitab Faidul Qadir syarah kepada Jami'us Saghir. Ini hadis ini. Maksudnya, barang siapa solat 2 rakaat kemudian daripada solat fardu maghrib dahulu daripada bahawa ia bertutur serta seseorang padahal ia membaca di dalam rakaat yang pertama itu Alhamdulillah, surah Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun, dan membaca ia pada rakaat yang kedua itu dengan Alhamdulillah, surah Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad, nescaya keluar ia daripada segala dosanya itu seperti keluar ular itu daripada kulit kelemburannya, iaitu selumurnya itu. Ini yang dia kata. Okey. Dan adalah yang meriwayatkan hadis ini Syekh Ahmad Al-Kushashi. Jadi sekarang takhrij yang diberikan oleh Syekh Abdul Samad Al-Palembang sendiri. Dan adalah yang meriwayatkan hadis ini adalah Syekh Abdul Samad Al-Kushashi di dalam kitabnya yang bernama Bustanul Arifin daripada
Ibnu Najjar. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Najjar dan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Jadi kalau nak tahu sumber dia kena buka situlah. Jadi banyak ulama membahas hadis-hadis yang terkenal di dalam ilmu tasawuf juga. Takhrijnya seperti dalam kitab Kashful Khafa. Tak jumpa dalam tempat lain tapi dijumpa dalam Kashful Khafa, dia bahas takhrij dia, iaitu riwayat hadis dia. Kadang-kadang memang ada kaul ulama. Kadang-kadang yang mauquf, kadang-kadang ada yang mursal dan lain-lain. Kemudian daripada solat 2 rakaat. Tapi itu macam mana Ustaz? Sahih ke tak sahih? Tak ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim, tak ada dalam Kutubus Sittah. Kita kena ingat bahawa pertama, dia bukan mengajarkan sesuatu yang bersifat hukmi yang qat'i, seperti hukum hakam, iaitu benda yang ini wajib, ini haram, ini halal, bukan. Dia hanya mengajarkan fadailul amal. So fadailul amal, hadis dhaif boleh diamalkan. Hadis dhaif boleh diamalkan. Atau bayangkan kalau kita kata ini bukan hadis, ini adalah kaul ulama. Kita amalkan tak? Bukannya dia nak kata ini wajib, ini sunat dan lain-lain. Ini adalah hanya anjuran membaca surah tersebut. Okey, kemudian daripada solat 2 rakaat ratibah itu, maka engkau solat 4 rakaat atau 6 rakaat dan dinamai akan dia sunat awabim. Solat 4 atau 6 rakaat dan dinamai akan dia solat awabim. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Man shalla bainal maghribi wal isya'i fa innaha min salatil awabin." Juga di dalam kitab iaitu Jami'us Saghir, karangan Imam As-Suyuti rahimahullah. Suyuti ni Al-Hafiz terakhir. Tidak ada lagi Al-Hafiz terakhir, melainkan Imam Suyuti. Yang bermaksud barang siapa solat antara maghrib dan isyak, maka adalah solatnya itu setengah daripada solat awabim. Ustaz, saya ada dengar solat awabin tapi dia orang kata ini tak ada hadis dia dan dia ni hadis dia lemah, tak boleh diamalkan, bid'ah. Jangan dengar orang yang cakap macam tu. Ada dalam kitab-kitab banyak disebutkan. Dalam kitab ada kitab khusus yang membahas tentang solat awabim. Ada satu kitab dalam kitab Mausu'ah tu. Dia membahas tentang solat dan sumber solat awabim. Okey. Sabda Nabi SAW, "Man shalla ba'dal maghribi 6 raka'atin qabla an yatakallama ghufira lahu dhunubuhu 50 sanatan." Maksudnya, barang siapa solat kemudian daripada solat maghrib 6 rakaat dahulu daripada ia berkata-kata, nescaya diampun baginya dengan dia segala dosanya sekira-kira 50 tahun lamanya. Barang siapa solat setelah maghrib 6 rakaat sebelum dia ayatakallama, ghufira lahu dhunubuhu 50 sanatan. Juga dalam kitab Jami'us Saghir. Perilaku solat yang 6 rakaat itu seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rauf di dalam kitabnya yang bernama Uddatul Muhtajin. Jadi Syekh Abdul Rauf ni maksud dia Syekh Abdul Rauf As-Sinkil. Syekh Abdul Rauf Sinkil. Dia ni siapa? Dia ni siapa? Ni saya bagi tahu tuan-tuan ni. Syekh Abdul Rauf Sinkil ni orang Aceh. Orang Aceh, ulama besar Aceh. Jadi di Aceh dulu tasawuf sangat kental. Zaman sebelum Syekh Nuruddin Ar-Raniri, ada ulama dan juga seorang tokoh mufti yang terkenal bernama Syekh Hamzah Fansuri. Syekh Hamzah Fansuri ini sufi besar lah. Lalu dia ada anak murid nama dia Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Murid dia juga ulama sufi yang hebat, yang agung. Lalu datanglah Syekh Nuruddin Ar-Raniri daripada India yang menjadi ulama di Aceh juga. Yang mana pada waktu itu terjadilah fatwa kesesatan Syekh Hamzah Fansuri. Lalu setelah itu, setelah kembalinya Syekh Abdul Rauf Sinkil, ketika Syekh Abdul Rauf Sinkil menuntut ilmu di Madinah, dia mengaji di bawah ulama besar yang bernama Syekh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu Syekh Ibrahim Al-Qurdi, Al-Qurani, Syekh Ibrahim Al-Qurani. Dia menghantar surat tanya kisah atau fatwa yang mengkafirkan dan menyesatkan Syekh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumatrani. Dia minta fatwa. Lalu dijawab oleh ulama besar di Madinah pada waktu itu, iaitu Syekh Ibrahim Al-Qurani. Syekh Ibrahim Al-Qurani ini guru kepada ribuan ulama, bahkan ulama maghribi dari Maghrib. Abu Salim Al-Iyashi, Syekh Al-Yusi, dan lain-lain datang ke Madinah dan mengambil ilmu dari dia. Termasuk Syekh Ahmad Kushashi yang disebutkan tadi. Jadi dia ni ulama di Mekah dan Madinah ni yang mana dari dua benua ni datang. Semua ulama datang untuk mengambil ilmu dari dia. Hebat ke tak hebat tu?
Lalu pulanglah Syekh Abdul Rauf Singkil. Syekh Abdul Rauf Singkil ni. Dan dia ini lalu menjadi mufti, menjadi qadi atau mufti di Aceh. Dan dia perbetulkan apa yang salah sebelum itu, kesalahfahaman. Jadi hanya sebuah fitnah. Kerana Syekh Hamzah Fansuri, Syekh apa nama dia yang bernama Syekh Nuruddin Ar-Raniri sebenarnya memiliki akidah dan juga pemikiran yang sama dengan Syekh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumatrani. Hanya saja dia tidak bertemu langsung. So dia tidak tahu hakikat sebenarnya. Dia hanya dengar-dengar. Kill lah. Say lah. Itulah kita kata. Keluarkan fatwa dengan tegas seperti itu. Lalu akhirnya diperbetulkan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Singkil. Dan ini Syekh Abdul Rauf Singkil ni bukan calang-calang ulama, Ustaz. Tuan-tuan, dia adalah ulama alam Melayu yang pertama yang menterjemahkan Al-Quran dan tafsir Jalalain ke dalam bahasa Melayu yang bernama Turjumanul Mustafid. Dicetak oleh sahabat kita daripada Khazanah Fataniyah. Dicetak pertama oleh Wan Ahmad Al-Fatani yang dibiayai oleh Sultan Abdul Hamid Khan Al-Thani. Iaitu Sultan Daulah Uthmaniyah yang terakhir. Dicetak di Turki, di Istana. Di Istana tu berarti di Istanbul. Di Istanbul. Dicetak yang pertama. Lalu dicetak ulang oleh Mustafa Al-Babi Al-Halabi di Mesir. Saya adalah dua-dua tu. Lalu dicetak lagi oleh Khazanah Fataniyah pada hari ini. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan. Bagi saya itu adalah terjemahan dan tafsir yang paling accurate. Cuma tulisan Jawi lama lah. Nak kena baca. Jadi bukan calang-calang orang, alim kabir. Dia ada kitab fiqah dia ada kitab akidah dia ada kitab tasawuf dia. Dan semua kitab ini belum dikaji. Banyak yang belum dikaji. Tapi ada kawan-kawan saya yang dah kaji. Cetak salah seorang profesor di UKM. Dia dah mula mengkaji dan mencetak dalam bentuk buku dan jurnal. Ini perlu diperbanyakkan lagi. Di Indonesia ada profesor yang dah buat tahqiq beberapa kitab Syekh Abdul Rauf As-Singkil. Di dalam kitabnya yang bernama Umdatul Muhtajin. Dalam kitab Umdatul Muhtajin ini, saya tak ada kitab dia, tapi profesor di UKM tu, Profesor Syukriyoh, dia ada kitab ni. Manuskrip dia, saya tak adalah. Ia nakal daripada Syekh Mula Ibrahim Al-Kurdi. Mula Ibrahim ni adalah Mula Ibrahim Al-Qurani Al-Kurdi. Al-Qurani ini Ibrahim Qurani yang saya sebut tu. Jadi menariknya tuan-tuan, di negara Arab dicetak kitab Syekh Ibrahim Al-Qurani ini, fatwa tentang persoalan tasawuf, yang mana di mukadimah tu ditulis, aku menjawab risalah ini kerana ada soalan dari kaum atau dari orang-orang dari Jawi, min biladil Jawi, dari negeri-negeri Jawi. Negeri Jawi itu dulu apa? Iaitu mula dari Indonesia, dari Sumatera, Jawa, Borneo, Semenanjung Malaysia, Fatani, Kampucha, NTB, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumbawa, semua itu adalah Al-Jawi. Jadi bila baca orang Arab baca tu macam wow. Ulama Jawi, bayangkan. Siapa ini? Syekh Abdul Rauf Singkil, tuan-tuan. Di dalam kitab Iqazul Qawabil Littaqarrub bin Nawafil, iaitu dibaca doa ini kemudian daripada sudah solat sunat ratibah maghrib. Demikianlah doanya. Marhaban bil malaikatil laili, marhaban bil malakainil karimainil katibain, uktuba fi sahifati anni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ashhadu anna al jannata haqqun wan nar haqqun wal hawd haqqun والشفاعة حق والصراط حق والميزان حق وأشهد أن الساعة حق آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور اللهم إني أعوذ بك من هذه اللهم إني أودئك هذه الشهادة ليوم حاجتي إليها اللهم احطد بها وزري واغفر بها ذنبي وثقل بها ميزاني وأوجب بها أماني وتجاوز عني يا أرحم الراحمين. Ini doa yang dibaca. Setelah itu, solat engkau 2 rakaat.
dengan niat hifzul iman, untuk meminta dipeliharakan iman serta awabin, serta sunat awabin. Demikian takbirnya. Usalli rak'ataini salata hifzil imani ma'al awabina sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Usalli, sahaja aku solat sunat 2 rakaat kerana memelihara iman serta solat awabin, ma'al awabin, serta solat awabin. Kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Engkau baca pada tiap-tiap rakaat, kemudian daripada surah Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad 6 kali, dan Qul a'udzu birabbil falaq sekali, dan Qul a'udzu birabbin nas sekali. Dan kemudian daripada salam baca olehmu, Allahumma saddidni, Allahumma saddidni bil imani wahfadhhu alayya fi hayati wa inda wafati ba'da mamati. Ya Allah, perteguhkanlah aku dengan iman dan peliharalah ia ke atasku dalam kehidupanku, ketika kematianku dan selepas kematianku. Selepas itu engkau solat pula 2 rakaat dengan niat awabin jua. Demikian takbir dia, usalli rak'ataini salatal awabina sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sahaja aku solat sunat awabin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Maka baca olehmu pada tiap-tiap rakaat, kemudian daripada Fatihah, barang yang engkau kehendaki. Baca yang mana kita nak daripada Fatihah, setelah Fatihah. Setelah itu maka solat pula engkau 2 rakaat dengan niat solat awabin serta istikharah. Demikian takbirnya. Usalli rak'ataini salatal awabina ma'al istikharati sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sahaja aku solat 2 rakaat sunat awabin serta istikharah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Maka baca olehmu pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang kedua, kemudian daripada Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad. Ataupun engkau baca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Al-Fatihah, iaitu apa? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirati wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Yang bermaksud, dan Tuhanmu menciptakan apa yang dirancangkan berlakunya, dan dialah juga yang memilih satu-satu daripada makhluknya untuk sesuatu tugas atau keutamaan dan kemuliaan. Tiadalah layak dan tiadalah berhak bagi siapa pun memilih selain daripada pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maha suci Allah dan maha tinggilah keadaannya daripada apa yang mereka sekutukan dengannya. Dan Tuhanmu mengetahui akan apa yang terpendam dalam hati mereka dan apa yang mereka zahirkan. Dan dialah Allah, tiada Tuhan melainkan dia. Segala puji tertentu baginya di dunia dan di akhirat. Dan hanyalah dia yang berkuasa menghukum, serta kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Okey. Kemudian engkau baca pada rakaat yang kedua, kemudian daripada Al-Fatihah, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina wa in taqulu lil ladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha'un nasa wallahu ahaqqu an takhshah falamma qada zaidun minha wa taran زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أو أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له
sunnatallahi fil ladzina khalau min qablu wa kana amrullahi qadaran maqdura. Maksudnya tiadalah harus bagi orang yang beriman lelaki dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara. Tiadalah harus mereka mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tiada taat kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika engkau berkata kepada orang yang telah dikurniakan oleh Allah dengan nikmat Islam dan yang engkau juga telah berbuat baik kepadanya, jangan ceraikan isterimu itu dan bertakwalah kepada Allah. Sambil engkau menyembunyikan dalam hatimu perkara yang Allah akan menyatakannya, dengan engkau pula takut kepada cacian manusia, padahal Allah jualah yang berhak engkau ketakuti melanggar perintahnya. Kemudian setelah Zaid selesai habis kemahuannya terhadap isterinya dengan menceraikannya, kami kahwinkan engkau dengannya supaya tidak ada keberatan atas orang-orang yang beriman untuk berkahwin dengan isteri-isteri anak-anak angkat. Anak-anak angkatnya. Jadi ini adalah iaitu ayat tentang ibtalut tabanni, membatalkan tabanni. Tabanni itu adalah peranak angkatan dengan menisbahkan. Apabila anak-anak angkat itu telah selesai kemahuannya terhadap isterinya lalu menceraikannya. Dan sememangnya perkara yang dikehendaki Allah itu tetap berlaku. Tiadalah sebarang keberatan yang ditanggung oleh Nabi dalam melaksanakan perkara yang telah ditetapkan Allah baginya. Yang demikian itu adalah menurut peraturan Allah yang tetap, yang berlaku juga kepada Nabi-Nabi yang telah lalu. Dan ingatlah perintah Allah itu adalah suatu ketetapan yang ditentukan berlakunya. Jadi surah Al-Ahzab 36 sampai 38. Jika engkau baca pada rakaat yang pertama kemudian daripada surah Al-Fatihah akan kul ya ayyuhal kafirun serta segala ayat yang pertama wa rabbuka yakhluqu hingga akhir. Dan pada rakaat yang kedua kemudian dari surah Al-Fatihah kul wallahu ahad serta segala ayat yang kedua iaitu wa ma kana lil mu'minin hingga akhirnya. Nescaya adalah terlebih sempurna. Kemudian daripada salam baca olehmu Allahumma inni, habis solat awabin tadi baca Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna jami'a ma ataharraku fihi fi haqqi wa fi haqqi ghairi wa jami'a ma yataharraku fihi ghairi fi haqqi wa fi haqqi ahli wa waladi wa ma malakat yamini min sa'ati hadhihi ila misliha min al-yawmil akhir khairun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa ma'adi wa akibati amri wa ajilihi wa ajilihi faqdur huli wa a'inni alaihi summa yassirhu li summa barik li fihi. Allahumma wa in kunta ta'lamu anna jami'a ma ataharraku fihi fi haqqi wa fi haqqi ghairi wa jami'i ma yataharraku fihi ghairi fi haqqi wa fi haqqi ahli wa waladi wa ma malakat yamini min sa'ati hadhihi ila misliha min al-yawmil akhir syarrun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa ma'adi wa akibati amri wa ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu wa qadur liyal khaira khaisuma kun kana summa raddini bihi biqadaika wa biqadarika wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini doa dia. Jika engkau di dalam masjid maka hendaklah engkau berniat iktikaf. Jadi jangan lupa kalau duduk dalam masjid tu niat iktikaf tuan-tuan. Lebih-lebih lagi kalau bulan Ramadan ni, tapi ialah tengah Covid ni kita susah nak iktikaf kat luar. So tak bolehlah nak iktikaf kerana iktikaf hanya boleh di dalam masjid. Jadi selain masjid tak boleh iktikaf. Tak sah lah maksud dia. Jika engkau di dalam masjid maka hendaklah engkau berniat iktikaf serta maghrib dan isyak. Itu kerana sabda Nabi SAW.
man i'takafa nafsahu fi ma bainal maghribi wal isya'i fil masjidi jama'atin lam yatakallamuhu illa bi salatin aw bi qira'atin kana haqqan 'ala Allah an yabniya lahu qasraini fil jannati masiratu kulli qasrin minhuma mi'atu 'amin wa yaghrisu lahu bainahuma ghirasan law tafahu ahlul dunya la wasi'ahum. Jadi ini menurut Syekh Abdul Samad, iaitu Fahmi Zamzam, dia belum menemukan takhrijnya lagi. Tapi kita tetaplah kena tulis sebab ini yang termaktub dalam kitab. Mungkin nanti cari dalam kitab-kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani atau guru-gurunya, kita akan jumpa hadis ini. Takhrij dia di mana? Maksudnya barang siapa mengiktikafkan dirinya pada waktu antara maghrib dan isyak di dalam masjid yang tempat solat berjamaah padahal tiada berkata-kata melainkan dengan mengucap selawat atas Nabi SAW ataupun dengan membaca Al-Quran, nescaya adalah hak atas Allah SWT bahawa memperbuat baginya 2 mahligai di dalam syurga. Luas tiap-tiap satu daripada keduanya itu perjalanan 100 tahun. Masya Allah. Dan menanam ia baginya pada antara keduanya itu akan pohon kayu. Jikalau mengelilingi akan dia oleh ahli dunia, nescaya luas akan mereka itu. Masya Allah. Nikmatnya dalam syurga nanti. Ini yang kita berharap, tuan-tuan. Maka apabila masuk waktu isyak, maka hendaklah solat 4 rakaat. Yang 2 rakaat diniatkan sunat. Dan demikian niatnya. Usalli rak'ataini aqibal adhani sunnatan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Saja aku solat 2 rakaat kemudian daripada bang sunat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana bang sunat kerana Allah Subhanahu. Sunatan kerana sunat. Sunat tu jadi sebab bukan azan sunat. Tak betul. Aqibal adhani setelah bang, setelah sunat. Koma sunnatan kerana sunat lillahi ta'ala kerana Allah Ta'ala. Ini solat 2 rakaat. Iaitu apa? Selepas itu hendaklah solat 2 rakaat muakkadah sunat isyak. Sunat isyak dengan dan demikian niatnya. Usalli rak'ataini sunnatal isya'i qabliyatan lillahi ta'ala. Tak ada qabliyah pun tak ada masalah. Kerana 2 sunat sebelum isyak itu dijadi solat sunat rawatib isyak. Dia kata apa? Sahaja aku solat 2 rakaat sunat isyak dahulu daripadanya kerana Allah SWT. Allahu Akbar. Ini. Setelah itu maka engkau solat fardu isyak. Barulah solat fardu isyak. Dan setelah itu maka baca puji-pujian yang dibaca kemudian daripada solat 5 waktu itu, iaitu mengucap astaghfirullah. Ini dia bacaan dia. Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ustaz, bacaan yang betul macam mana? Huwal hayyul qayyum atau huwal hayyul qayyum? Jadi mantan mufti Kedah Datuk Badruddin ada pernah sebutkan dia kena hayyul qayyum, tak boleh hayyul qayyum. Yang betul dua-dua betul. Lebih fasih hayyul qayyum, huwal hayyul qayyum. Lebih fasih. Kerana apa? I'rab dia macam ni. Astaghfirullah, aku memohon ampun terhadap Allah. Jadi astaghfiru tu fa'il. Fa'il dia adalah ana. Domir ana. Ini adalah fi'il mudhari'. Allah menjadi maf'ulun bih, dibaca nasab, tanda nasab dia adalah fathah. Al-azima adalah sifat kepada Allah yang dibaca nasab dengan tanda fathah. Alladhi adalah isim mausul. Silah kepada alladhi adalah jumlah la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan, tidak ada la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak illallahu, melainkan Allah. Illahu melainkan dengan Allah. Dia boleh dibaca apa? La ilaha illallahu. Dia boleh dibaca nasab, dia boleh dibaca rafa. Illa huwal hayya, berarti al hayya menjadi sifat kepada huwa yang berada dalam halatin nasbi. Boleh juga dibaca illahu dengan menjadi apa? Dengan menjadi
Menjadi mubtada kepada khabar yang dibuang. Menjadi khabar dari mubtada yang buang. Illahu, melainkan Allah, hu al-hayyu, iaitu apa? Yang mana adapun Allah itu adalah al-hayyu, zat yang maha hidup, al-qayyumu, yang maha berdiri sendiri, qayyum, wa atubu ilaihi, dan aku memohon taubat kepadanya. Ini. Jadi dia boleh baca dua. Dalam ilmu nahwu tu kita boleh baca. Tergantung kita nak mentakdirkan mubtada atau tidak. Okey. Saya kembali lagi. Astaghfirullahalazim astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dua-dua boleh. Secara ilmu nahwu. 3 kali hingga akhirnya seperti yang tersebut dahulu itu. Lihat muka surat 47 dalam buku ni. Dia ada dijelaskan. Setelah itu engkau solat 2 rakaat sunat muakkadah ratibah yang kemudian daripada isya. Demikian niatnya. Usalli rak'ataini sunnatal isya'i ba'diyatan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Lalu dia buat usalli, aku solat 2 rakaat sunat isya' ba'diyah. Maksudnya, sahaja aku solat sunat 2 rakaat selepas solat fardu isya' kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Baca olehmu pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Al-Fatihah surah Sajadah, iaitu Alif Lam Mim Tanzil. Surah Sajadah ni, surah Sajadah. Alif Lam Mim Tanzil tu. Tanzilul kitab itu. Dan pada rakaat yang kedua kemudian membaca surah daripada Al-Fatihah, Tabarakalladzi biyadihil mulku, surah Al-Mulk. Atau baca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Al-Fatihah surah Al-Yasin, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah surah Ad-Dukhan. Boleh. Maka sekalian yang demikian itu dipilih. Dan kelebihannya itu datang daripada Nabi SAW. Maka kemudian daripada 2 rakaat ratibah yang muakkadah itu, maka hendaklah engkau solatkan 4 rakaat pula, kerana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, Man salla qabla adh-dhuhri arba'an kana kaman tahajjada min lailatin, wa man sallahunna ba'da al-isya'i kana kamislihinna min lailatul qadri. Yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan sesama Tabrani di dalam kitab diriwayatkan oleh Tabrani nahwahu seperti ini di dalam kitab Al-Awsat, iaitu, dan juga kitab At-Targhib wa Tarhib juz 1 saifah 401. Ini takhrij dia. Maksudnya, barang siapa solat 4 rakaat dahulu daripada solat zuhur, maka adalah seperti mengerjakan solat tahajud daripada semalaman itu. Dan barang siapa solat 4 rakaat kemudian daripada solat isyak, maka adalah seumpamanya itu daripada solat pada Lailatul Qadar. Okey. Demikianlah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Bidayatul Hidayah dan di dalam kitab Ihya Ulumuddin pada kitab Tartibul Awrad, dan Syekh Abdul Qadir Al-Fakihi dalam kitab Syarah Bidayatul Hidayah. Jadi ini adalah tempat sumber nukilan Syekh Abdul Samad Al-Falimani. Dari mana dia menukil sumber ini? Dari kitab-kitab tersebut. Sabda Nabi Muhammad SAW lagi, Man salla 4 raka'atin ba'dal isya'i al-akhirah qara'a fi rak'ataini al-ulayataini Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa qara'a fi rak'ataini al-akhirataini Tabarakalladzi biyadihil mulku wa alif lam min tanzil sajadah kutiba lahu ka 4 raka'atin min lailatul qadri. Diriwayatkan oleh Tabrani, sebahagiannya dalam kitab Al-Awsat, dalam kitab Targhib wa Tarhib juga. Okey, ini juga disebutkan. Maksudnya, barang siapa solat 4 rakaat kemudian daripada solat isyak yang akhir, padahal dia membaca di dalam 2 rakaat pertama itu akan kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad, dan membaca dia dalam 2 rakaat yang kemudian itu akan surah Tabarakalladzi biyadihil mulku dan surah Alam Tanzil Sajadah, nescaya disuratkan baginya seperti solat 4 rakaat daripada Lailatul Qadar. Demikianlah hamba naqal hadis ini daripada kitab yang bernama Iqazul Qawabili Littaqarrubi bin Nawafili, karangan Syekh Sayyidi Syekh Ibrahim Al-Kurdi
rahimahullah. Jadi dia menukil semuanya daripada kitab Syekh Ibrahim Al-Qurdi. Syekh Ibrahim Qurdi ini seorang ulama hadis terkenal, tuan-tuan. Saya ada 3 jilid khusus karangan Majmu' Rasail Alamah Mula Ibrahim Al-Qurani, Al-Qurdi. Ini kitab dia, ada 3 jilid. Ini jilid ketiga. Ini jilid ketiga dia. Dia ada banyak risalah. Ini hanya risalah yang banyak dalam ilmu hadis dia. Iqadul Qawabil Litaqarrubi bin Nawafil. Ni ada kitab dia dekat sini. Saifah 5 ni. Ini ada. Ada, siapa cakap tak ada. Lalu Maslakul Iqtida ila Fahmi Ayati Khalqil A'mal. Zailul Mutamiyah li Mas'alati Muhimmah. Jala'ul Anzar Bitahriril Jawari fil Ikhtiyar. Dalam ilmu akidah pun ada. Al-Maslakul Adani ila Durril Muntaqatili Saghani. Syarah kepada hadis. Nashruz Zuhr fi dzikri bil jahri, iaitu apa, dalam masalah disunatkan membaca zikir dengan kuat. Ni zikir kuat ni mana dalil dia dekat sini. Kitab dia banyak ni. Boleh rujuk dalam kitab kitab-kitab ini. Ni dicetak ni semua daripada manuskrip. Diambil dari manuskrip dicetak. Ni tuan-tuan dan puan-puan, inilah kenapa kita perlu kepada ilmu. Perlu kepada ilmu kajian, bukan hanya cakap semata-mata. So, okey. Dan kata Sayyid Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Siapa Habib Abdullah Al-Haddad? Qutbul Irsyad. Qutbul Irsyad. Qutbul Irsyad ni berarti dia ini, Masya Allah, wali kutub dalam memberi irsyad. Lebih kurang macam tu. Habib Abdullah Al-Haddad ini, dia memiliki kitab yang sangat banyak dalam ilmu tasawuf. Saya alhamdulillah ngaji banyaklah kitab dia ketika di pondok dulu, termasuk kitab dia An-Nasaih Diniyah ni saya ngaji dengan Kiai Haji Zamroji almarhum, meninggal tahun 1999. Saya sempat ngaji tahun 98 sampai 9 tu. Khatam, dan di belakang tu dia ada akidah Islam yang saya terjemahkan, dicetak oleh Ahli Sunnah Wal Jamaah Research Group ARG Johor. Itu adalah kitab penting Abdullah Al-Haddad, dan dia memiliki ratib. Ratib tu apa? Ratibul Haddad. Kalau orang di Johor mesti baca Ratib Haddad tu. Baca Ratib Haddad. Ratib Haddad tu apa? Semua zikir-zikir daripada Rasulullah SAW. Macam maksurat lah kira. Cuma beza dia ni Imam Al-Haddad. So kalau orang tanya saya, Ustaz, kita amalkan yang mana ni? Mana lebih utama? Kita amalkan maksurat atau kita amalkan Ratibul Haddad? Dua-dua sama. Sedua daripada Rasulullah SAW. Dua-dua adalah maksurat. Maksur. Yang telah disampaikan kepada melalui hadis-hadis yang sahih dan lain-lain. Akan tapi, kalau saya lebih cenderung kepada Ratibul Haddad. Kenapa? Kerana Ratibul Haddad ini adalah yang telah disusun maksurat tersebut oleh Imam Abdullah Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Haddad. Yang mana dia jauh hidup dia sebelum Hasan Al-Banna yang menyusun maksurat. Justru yang lebih terkenal adalah Ratibul Haddad. So kalau kita di Malaysia ni dah amalkan Ratibul Haddad oleh ulama-ulama kita di alam Melayu, so buat apa kita nak ambil ulama yang datang kemudian? Lebih kurang macam itulah. Lebih-lebih lagi Abdullah Al-Haddad ini ulama mazhab Syafi'i, wali besar ni, yang diiktifakkan di zaman dia. Hatta Syekh Yusuf Al-Maqasari dari Makassar berziarah, pergi ke Hadramaut, ke Tarim, bertemu dengan Abdullah Al-Haddad dan mengambil ijazah dan memberi ijazah kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Kami ada naskah-naskah manuskrip dia tu. Manuskrip dia tu. So ini cuba kita fikir. Okey. Dan kata Sayyid Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang bernama An-Nasaih Ad-Diniyah, wa hafiz ala arba'i raka'atin ba'da salatil isya, fa inna fiha fadlan kathiran liqaulihi alaihi salatu wasalam arba'un ba'da al-isya'i kam mithlihinna min lailatul qadri war raka'ah fil lailatul qadri ta'dilu salasina alfi raka'atin fi ghairiha min al-layali. Maksudnya, dan peliharakan olehmu atas mengerjakan solat 4 rakaat kemudian daripada isyak. Maka bahawasanya di dalamnya itu kelebihan yang amat banyak, kerana sabda Nabi Muhammad SAW, solat 4 rakaat kemudian daripada solat isyak itu seumpama solat daripada Lailatul Qadar. Dan 1 rakaat solat pada Lailatul Qadar itu menyerupai 30,000 rakaat pada malam yang lain daripada Lailatul Qadar. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah apa yang disebutkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah.
Setelah itu engkau kerjakan solat witir dan sekurang-kurang witir itu 1 rakaat. Sekurang-kurang. Dan sekurang akmalnya, sempurnanya itu 3 rakaat dengan 2 salam atau dengan 1 salam. Dan adalah Rasulullah SAW membaca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Al-Fatihah Sabbisma rabbikal a'la, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kalau siapa solat witir dengan saya selalu baca macam ni. Ini sumber dia dari sini. Saya ikut kiai saya lah dulu. Sumbernya adalah dari Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Okey tuan-tuan, ini adalah solat sunat witir. Dan yang terlebih akmalnya daripada itu 5 rakaat. Dan yang terlebih akmal daripada itu 7 rakaat. Boleh 1, boleh 3, boleh 5. Lebih 5 lagi akmal. Lebih akmal lagi 7. Dan yang terlebih akmal daripada itu 9 rakaat. Dan yang terlebih akmal daripada itu 11 rakaat. Inilah sebanyak-banyak salat witir. Sebanyak-banyak salat witir 11, tuan-tuan. Kalau mazhab Hanafi, witir tu wajib. Wajib bukan fardu tapi wajib. Dia orang membezakan fardu dengan wajib. Fardu tu tak buat memang dosa besar lah, lebih kurang macam tu. Kalau wajib ni tak buat ni salah lah tapi tidak membatalkan. Lebih kurang macam tu. Detail dia nanti boleh baca dalam mazhab Hanafi. Inilah sebanyak-banyaknya solat witir. Sunat membaca kunut kemudian daripada rakaat akhir daripada witir pada nifs, iaitu separuh akhir daripada bulan Ramadan. Ni kita bulan Ramadan witir. Ingat nanti separuh akhir kita baca kunut. Witir dia macam mana Ustaz? Kami witir kat masjid bersama tarawih atau dah balik rumah? Dua-dua boleh. Kalau saya buat di akhir. Tapi kalau buat di tarawih tak ada masalah. Kunut di witir pada waktu solat tarawih tak ada masalah. Hanya sahaja pastikan kalau kita dah buat witir di masjid, kita tidak ada witir lagi di rumah. Dia melainkan ada satu kes yang mana dia solat ganjil sikit, lepas tu dia nak sempurnakan nanti. Dia dua nanti. Satu, lepas tu dia dua nanti. Itu memang adalah dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, contoh di kitab Mahali dia ada sebut. Tapi lemahlah qil. Sebab apa? Yang lebih sepatutnya tidak ada lagi witir setelah witir. Jadi tidak ada witir setelah witir. Jadi kalau dah ada witir lepas isyak, lepas tarawih tu dah tak payahlah buat witir bila lepas tahajud nanti. Itu lebih afdal. Okey. Tu ada dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Al-Mahali, bukan kitab Al-Mahali. Kepada Syarah Minhaj Talibin. Okey. Lalu jikalau engkau berniat bangun berbuat ibadah pada akhir malam, maka hendaklah engkau kemudian solat witir itu pada waktu itu dan dinamai solat witir itu pada waktu itu solat tahajud. Kerana solat pada akhir malam itu amat besar pahalanya, sama ada solat witir ataupun solat sunat mutlak. Jadi kerana apa? Yang dimaksudkan dengan tahajud adalah orang yang melakukan solat setelah waktu isyak, setelah dia tidur dan dia bangun balik, itu nama dia tahajud. Dan walaupun dia solat witir pada waktu setelah malam itu dipanggil bahagian daripada tahajud. Sunat mutlak seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Rak'atani yarka'uhuma al-'abdu fi jawfil laili al-akhiri khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Solat 2 rakaat yang diperbuat oleh seorang hamba Allah pada tengah malam yang akhir itu terlebih baik baginya daripada dunia dan barang di dalamnya. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah penutup pada sesi hari ini. Jadi tentang pentingnya tahajud, insya-Allah saya akan mula lagi minggu depan pada tempat jikalau engkau berniat bangun, kita akan sebut tentang keafdalan solat tahajud juga. Solat tahajud selain dari apa yang akan disebutkan oleh Syekh Abdul Samad Falimbani pada petikan-petikan selanjutnya, insya-Allah. Jadi kita niat apa ilmu yang kita dapat pada hari ini insya-Allah menjadikan ilmu yang bermanfaat, bukan hanya teori tapi betul-betul kita amalkan. Lebih-lebih lagi kita berada di bulan Ramadan ini, kita rebutlah kesempatan dengan amal sebanyak-banyaknya. Ingat, jangan lupa baca Al-Quran, jangan lupa solat 5 waktu jangan tinggal, jangan lupa sunat-sunat rawatib,
Jangan lupa solat tarawih. Jangan lupa tahajud, tuan-tuan. Rebut sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa kalau boleh khatamkan cepat. InsyaAllah. Mungkin segala salah silap daripada saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.